Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan membincangkan tentang sifat bahan yang terakhir, iaitu konduktor haba dan juga penebat haba. Iaitu konduktor haba ni maksudnya kebolehan bahan untuk mengalirkan haba dan juga kebolehan bahan untuk menghalang pengaliran haba. Okey, jadi ada 6 objektif yang kita nak capai hari ini, iaitu menyatakan maksud konduktor haba, yang kedua menyatakan maksud penebat haba, yang ketiga menyatakan 2 contoh bahan konduktor haba, yang keempat menyatakan 2 contoh bahan penebat haba, yang kelima mengelaskan bahan kepada konduktor dan penebat haba, dan yang keenam menyatakan kegunaan bahan konduktor dan juga penebat haba. Baik, jadi sebelum kita pergi kepada objektif kita yang pertama, perkara yang perlu kita faham lebih awal ialah bahawa haba ni dia salah satu bentuk tenaga yang biasa kita kaitkan tentang rasa panas ataupun rasa sejuk. Maksudnya kalau haba tu lebih tinggi, maksudnya sesuatu tu akan berasa lebih panas. Dan haba ni dia boleh bergerak daripada kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih sejuk. Maksudnya kalau ada 2 kawasan, satu kawasan panas dan satu lagi kawasan sejuk yang berhampiran, haba tu dia boleh bergerak daripada kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih sejuk, menyebabkan kawasan yang lebih sejuk tu akhirnya akan merasa mendapat panas daripada kawasan yang lebih panas tu tadi. Jadi untuk kita memahami bagaimana haba tu boleh bergerak, jom kita sama saksikan video ni. Kita akan lihat bagaimana haba yang terdapat pada air yang dipanaskan. Dia sebenarnya haba ni kita tak boleh nampak dia, cuma kita boleh rasa dia lah. Maksudnya kalau kita rasa panas, maksudnya ada haba yang tinggi lah kat situ. Tapi apa yang kita akan lihat sekejap lagi ni adalah dilihat menggunakan thermal camera. Kamera tu dia boleh melihat haba yang terdapat pada sesuatu bahan. Jadi kita saksikan video ni. Kat sini ni yang biru ni sebenarnya air, air yang telah dimasukkan ke dalam bekas. Kat sini adalah pemanas. Okey. Kita letakkan satu pemanas, okey, macam dalam kita punya cerit tu kan ada besi pemanas. Kat situ punca haba kita. Okey. Sekarang bila kita hidupkan pemanas tu, nampak tak? Haba dia nampak sedang bergerak ke bahagian air yang lain. Okey, ini gunakan thermal camera tadi itulah. Okey, nampak tak tu? Dia lajukan gambar tu. Jadi lama kelamaan daripada biru tadi tu sejuk, sekarang dah jadi kuning dan lebih panas. Nampak tak tu haba sedang bergerak tu. Okey, dan tak lama lagi kesemuanya akan menjadi merah lah kalau kita tunggu. Nampak? Sekarang semua dah jadi kuning kan. Okey, tu maksudnya haba tu sedang bergerak daripada sumber dia ke kawasan yang lain. Baik, daripada video yang kita lihat tadi, kita dapat faham bahawa haba tu dia boleh mengalir daripada kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih sejuk. Dan setiap hari ada pelbagai objek di sekeliling kita yang kita gunakan untuk mengalirkan haba. Maksudnya kita nak haba tu dia lebih cepat bergerak daripada kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih sejuk, supaya kawasan yang panas tadi tu habanya cepat hilang dan dia cepat sejuk. Okey, dan ada juga objek yang berfungsi untuk menebat haba, iaitu menghalang haba tu daripada mengalir daripada kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih sejuk, supaya haba tu kekal berada di kawasan yang lebih panas dan kepanasannya tu dapat kita kekalkan. Okey, jadi ini adalah beberapa objek yang berfungsi untuk mengalirkan ataupun menebat haba. Tapi nanti di hujung pelajaran nanti cikgu akan tunjukkan mana bahan yang berfungsi untuk mengalirkan haba dan mana bahan yang berfungsi untuk menebat haba. Okey, jadi kita akan masuk kepada objektif kita yang pertama. Apakah yang dikatakan sebagai konduktor haba? Dan yang kedua, apakah pula yang dikatakan sebagai penebat haba? Jadi untuk kita memahami maksud konduktor dan penebat haba, kita saksikan video ini. Baik, kat sini kita ada 3 bahan, iaitu sudu kayu, sudu besi dan juga sudu plastik. Okey, kemudian
kita letakkan sedikit macam butter, okey, pada ketiga-tiga sudu ni. Kemudian kita lekatkan manik pada ketiga-tiga tempat yang telah disapukan dengan butter tu tadi. Okey, sekarang manik ni melekatlah pada sudu tadi tu kan. Okey, sekarang kita tuang air panas ke dalam cawan, okey, di mana bahagian bawah sudu tu ditenggelamkan oleh air panas tu. Okey, manakala di bahagian atas yang dilekatkan dengan butter tadi tu, kita tak terkena air panas lah. Okey, jadi selepas beberapa ketika, okey, kita akan dapati bahawa manik pada sudu besi akan jatuh terlebih dahulu berbanding dengan manik pada sudu kayu dan sudu plastik. Okey, jadi manik pada sudu besi, okey, dia jatuh terlebih dahulu, okey, kerana butter yang terdapat pada hujung sudu ni telah pun cair kan. Dan manik pada sudu kayu dan juga sudu plastik ni dia tidak jatuh sebab butter yang ada pada kedua-dua hujung sudu ni dia masih lagi belum cair. Jadi kenapa butter pada sudu besi ni dia cair dulu? Okey, kerana butter ini telah menerima haba. Okey, jadi dia panas, dia cair lah. Manakala butter pada kedua-dua sudu ni dia tak cair sebab dia tak panas dan tidak menerima haba. Kenapa dia boleh menerima haba pula dekat bahagian hujung sudu ni, sedangkan yang terendam pada air panas adalah bahagian hujung yang satu lagi ni. Jadi ini kerana sudu besi ini dapat mengalirkan haba daripada hujung di sebelah bawah kepada hujung di sebelah atas. Manakala kedua-dua sudu yang di sebelahnya ni tidak dapat mengalirkan haba tersebut daripada hujung di sebelah bawah hinggalah hujung di sebelah atas ni tadi. Okay, jadi daripada penyiasatan tadi tu, bolehlah kita buat kesimpulan bahawa sudu besi ia boleh mengalirkan haba, dan bahan yang boleh mengalirkan haba ni kita panggil sebagai konduktor haba. Manakala sudu kayu dan juga sudu plastik ia merupakan bahan yang tidak boleh mengalirkan haba, dan bahan yang tidak boleh mengalirkan haba ini kita kenali dia sebagai penebat haba. Jadi daripada sini kita dah boleh capailah objektif kita yang pertama dan kedua iaitu menyatakan maksud konduktor haba dan menyatakan maksud penebat haba. Jadi maksud konduktor haba ialah bahan yang boleh mengalirkan haba, manakala penebat haba ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan haba. Baik, setelah kita mengetahui maksud konduktor dan penebat haba, jadi kita pergi kepada objektif kita yang ketiga dan keempat, iaitu menyatakan dua contoh bahan konduktor haba dan menyatakan dua contoh bahan penebat haba selain daripada apa yang kita lihat dalam video tu tadi. Okey. Jadi kita ada beberapa bahan yang kita nak uji, okey, iaitu yang pertama kertas, yang kedua penyedut minuman, yang ketiga pisau, yang keempat polisterina, dan yang kelima pensel kayu lah. Jadi objek-objek ni kita nak uji dia sama ada ia bahan konduktor atau penebat haba dengan kaedah yang sama kita gunakan dalam video tu tadi. Okey, jadi kat sini kita senaraikan dia dalam bentuk jadual. Okey, kita ada kertas, penyedut minuman, pisau, polisterina, pensel dan juga rod besi, dan kita nak lihat keputusan dia setelah kita rendamkan hujung objek ini ke dalam air panas. Kita nak tengok hujung yang satu lagi yang kita tak rendam tu dia berasa panas ke ataupun tidak berasa panas. Okey, jadi sama kita akan gunakan macam butter tu tadi juga. Sebab kalau cikgu yang rasa guna jari cikgu, memanglah cikgu tahu bahan mana yang akan berasa panas hujung dia, bahan mana yang tak berasa panas, tapi kamu tak dapat rasa. Jadi kita akan gunakan butter. Jadi bila butter tu kita lihat dia mencair, maksudnya kita tahulah
bahawa hujung kawasan yang tak terendam tu dia akan berasa panas sebenarnya. Manakala batu yang tak cair tu dia tak berasa panas lah, maksudnya haba tak sampai ke situ. Okey, jadi jom kita sama-sama lakukan aktiviti ini ataupun kita lihat aktiviti ini. Ini adalah ke-6 objek yang telah pun kita pilih tadi dan kita letakkan kesemuanya di dalam bikar. Satu hujungnya di dalam bikar dan satu hujung lagi kita biarkan di atas mulut bikar. Baik, kemudian pada semua objek ni di sebelah hujungnya kita letakkan bata. Okey, jadi sekarang kita tuang dengan air panas. Okey. Sampai tumpah-tumpah dia. Okey, tak apa. Okey, jadi lepas kita tuang tu kita tunggulah seketika. Okey. Dan kita lihat apa yang akan terjadi kepada bata-bata yang kita letakkan pada semua objek-objek atau bahan yang kita dah pilih tadi. Okey. Jadi kita dapati nampaknya bata pada pisau telah mula mencair. Okey. Okey, dah cair. Itu bermaksud bahagian hujung pisau tu yang tak terendam tu dah mula berasa panas lah kat situ kalau kita sentuh dengan jari. Sebab itu dia boleh mencairkan bata yang kita letakkan dekat situ. Okey. Kemudian kita tengok yang mana lagi akan cair batanya. Okey, nampak pada rod besi tu batanya pun cair juga. Okey, ini bermaksud pada rod besi pun sama jugalah. Okey, dia punya hujung yang kita tak rendam tu dah mula berasa panas. Okey, manakala yang lain tu macam straw, pensel kayu, kertas dan juga polisterin, batanya masih kekal, dia tidak mencair. Maksudnya bahagian hujung yang tak terendam tu tidaklah menjadi panas, walaupun salah satu hujungnya dah kita rendamkan dalam air panas. Baik, daripada penyiasatan yang kita jalankan tadi, kita dapati apabila kita rendamkan salah satu hujung pisau dan juga rod besi ke dalam air panas, kita dapati hujung yang tidak terendam tu akhirnya dia akan berasa panas juga. Maksudnya kita dapat lihat tadi bahawa bata yang kita gunakan tadi tu dah cair. Maksudnya haba daripada dalam air panas tu telah sampai ke bahagian hujung yang tak terendam tu. Okey, manakala bagi kertas, penyedut minuman, polisterina dan pensel, apabila kita rendam salah satu hujungnya di dalam air panas, haba tu tidak sampai kepada hujung yang satu lagi yang tak terendam tu. Maksudnya hujung yang tak terendam tu dia tak berasa panas dan bata yang kita letakkan kat situ dia tak menjadi cair. Itu keputusan yang kita dapat tadi. Okey. Jadi daripada situ dapat kita simpulkan bahawa pisau dan rod besi ni dia boleh mengalirkan haba daripada dalam air panas ke bahagian yang tak terendam air panas. Okey. Jadi ia merupakan konduktor haba kerana ia boleh mengalirkan haba. Manakala kertas, penyedut minuman, polisterina dan juga pensel, ia merupakan penebat haba kerana ia telah berjaya menghalang haba tu daripada sampai kepada hujung yang tidak terendam tu tadi. Jadi ini kita panggil dia sebagai penebat haba, iaitu menghalang haba daripada bergerak daripada kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih sejuk. Okey, jadi daripada sini kita dah boleh capailah objektif kita yang ketiga dan keempat, menyatakan dua contoh bahan konduktor haba dan juga dua contoh bahan penebat haba. Tapi bahan penebat haba ni sekarang kita ada 4 kan. Okey. Jadi setelah kita dapat mengenal pasti mana bahan konduktor haba dan mana bahan penebat haba, sekarang kita nak kelaskan dia, okey, kepada dua kumpulan ni tadilah, iaitu konduktor haba dan penebat haba. Jadi daripada keputusan tadi kita dapati bahawa kertas merupakan bahan penebat haba. Begitu juga dengan penyedut minuman, kita kelaskan dia sebagai penebat haba. Pisau sebagai bahan konduktor haba. Polisterina sebagai bahan penebat haba.
pensel kayu merupakan bahan penebat haba juga, manakala rod besi merupakan bahan konduktor haba. Okey. Jadi sekarang kita nak beri inference sikit. Okey. Kenapa pisau dan rod besi ni dia merupakan konduktor haba? Kenapa ia boleh mengalirkan haba? Maksudnya boleh membenarkan haba bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan lain melalui objek ini. Jadi kalau kita lihat pisau dan rod besi ni, apa persamaan dia? Jadi siapa boleh jawab? Okey. Jadi kita dapati bahawa persamaan antara pisau dan rod besi ni, kenapa dia adalah konduktor haba? Kerana kedua-duanya diperbuat daripada logam. Okey, dan biasanya bahan logam ni tak kira ada besi ke, aluminium ke, tembaga ke dan sebagainya, ia boleh mengalirkan haba. Okey, sama ada dia boleh alirkan cepat ataupun lambat sajalah, tapi kebanyakannya semua logam ia merupakan konduktor haba. Manakala yang kertas, penyedut minuman, polisterina dan pensel ni dia bukan logam lah. Kita pun dah kenal pasti dulu mana satu bahan logam, mana satu yang bukan. Daripada sini bolehlah kita buat kesimpulan sikit bahawa objek yang diperbuat daripada logam merupakan ataupun bersifat konduktor haba. Ia boleh mengalirkan haba. Okey. Jadi kita dah mengelaskan, kita dah berikan inference, kita dah buat kesimpulan, okey, berkaitan dengan bahan konduktor haba dan juga penebat haba. Baik, setelah kita capai objektif kita yang kelima, iaitu mengelaskan bahan kepada konduktor dan juga penebat haba, kita akan pergi kepada objektif kita yang keenam, iaitu menyatakan kegunaan bahan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi yang pertama sekali kita lihat pada streka. Streka kalau kita belajar sebelum ni, dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Jadi tenaga elektrik yang diterima oleh streka akan ditukarkan kepada tenaga haba di bahagian dalam streka ni oleh elemen pemanas, okey, dan akan dialirkan ke bahagian permukaan bawah streka ni. Okey, jadi kat situ ia memerlukan bahan konduktor haba. Dia nak alirkan ataupun pindahkan haba daripada dalam streka ke permukaan bawah streka supaya dia berasa panas dan sesuai untuk kita menggosok pakaian kita. Okey, yang kedua, ni alat yang mungkin barulah pada kita, pemanggang elektrik. Dia pun sama juga, dia menukarkan tenaga elektrik tu kepada tenaga haba, dan kita lihat di dalam pemanggang tu dia ada lingkaran-lingkaran logam. Logam itulah yang akan menerima haba daripada pemanggang ni. Okey, jadi logam tu, lingkaran logam tu, dia adalah bersifat konduktor haba kerana ia boleh mengalirkan haba daripada dalam pemanggang tu ke kawasannya, dan dia boleh memanaskan kawasan di atasnya. Okey, begitu juga dengan ketuha. Kalau kamu lihat, ni pun sama. Ni yang setelah di on-kan. Okey, maksudnya tenaga elektrik tu dah pun bertukar kepada tenaga haba, dan dia tak sedang haba tu sedang dipindahkan daripada ketuha tu kepada lingkaran logam tu, sampailah logam tu menjadi panas dan dia memanaskan makanan yang kita simpan dalam ketuha ni tadi. Jadi dia sedang memindahkan haba tu daripada punca elektrik tu kepada bahagian dalam ketuha. Okey, yang ini mungkin jarang kita lihat, tapi kalau kita lihat di kedai-kedai peralatan elektrik atau elektronik untuk technician ataupun juruteknik membetulkan handphone dan sebagainya, dia akan gunakan alat ni. Alat ni pun sama juga, dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba, dan tenaga haba tu akan mengalir daripada bahagian dalam ni kepada sepanjang rod ni, okey, dan akhirnya sampai ke hujung ni. Jadi hujung ni dia akan menjadi panas dan dia boleh mencairkan timah untuk kerja-kerja memateri dia ataupun mencantumkan komponen kepada papan litar. Okey, dia akan gunakan satu dawai timah. Dawai timah tu perlu dipanaskan supaya dia cair dan dia boleh melekatkan komponen-komponen kepada
papan litar dia. Okey, jadi kat sini dia perlu alirkan haba daripada punca elektrik tu ke bahagian hujung alat ni. Okey. Dan seterusnya, siapa yang ada kereta, mungkin awak pernah lihat di bahagian belakang kereta, kita akan lihat ada garis-garis, okey, di bahagian cermin. Okey. Garis-garis ni sebenarnya dia akan sambung kepada punca elektrik pada kereta. Jadi bila pagi kabus muncul di bahagian belakang kereta, jadi kita tak nampak apa yang berlaku di belakang kereta kita ni, di bahagian luar belakang. Jadi untuk itu kita kena hilangkan kabus tu. Nak hilangkan kabus tu, kita kena panaskan cermin tu. Jadi bila kita onkan pemanas, dia akan menukarkan tenaga elektrik tu juga kepada tenaga haba di bahagian tepi cermin, dan garis-garis ni dia akan mengalirkan haba tu kepada cermin. Dia akan memindahkan haba daripada punca elektrik tu kepada cermin, menyebabkan cermin tu dia jadi panas dan menghilangkan kabus yang terdapat pada cermin. Dan yang terakhir sekali adalah penenggelam haba. Yang ini mungkin jarang juga kamu lihat, tapi sebenarnya kamu sedang gunakan, sama ada yang ada gunakan komputer ataupun komputer laptop di rumah. Okey. Jadi laptop ataupun komputer kita tu sedang kita gunakan dia akan bekerja dengan kuat. Okay, kalau kita main game ke, kita melayari internet ke, komponen-komponen di dalam komputer kita tu akan bekerja. Dia akan mengalirkan data dan sebagainya, mengalirkan elektrik dengan pantas, menyebabkan terdapatnya haba. Okey, terhasilnya haba daripada kerja-kerja yang dijalankan oleh komputer tu. Dan haba ni dia tak boleh terus berada di bahagian komponen-komponen ni. Nanti komponen ni akan menjadi terlalu panas, dia akan rosak dan komputer kita tidak boleh lagi berfungsi. Jadi haba-haba tu perlu dipindahkan ke bahagian yang nampak tak macam seketul bawah ni. Dia merupakan logam-logam yang terdiri daripada beberapa lapisan logam. Jadi haba-haba daripada komponen-komponen ni akan dialirkan ke bahagian logam ni yang kita panggil sebagai penenggelam haba. Jadi dia akan menerima haba daripada komponen-komponen ni, kemudian akan disejukkan oleh kipas tu. Jadi logam yang ni dia berfungsi untuk menerima haba daripada komponen-komponen tu. Jadi dia mengalirkan haba daripada komponen ke bahagian logam tu tadi, yang kita panggil sebagai penenggelam haba. Okey. Baik, sekarang pula kita lihat apakah kegunaan bahan penebat haba. Yang kita tahu penebat haba ni dia menghalang haba daripada bergerak daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Jadi kat sini kita ada termos air. Kita tahulah bila kita gunakan termos air, kita akan simpan air panas di dalam termos ni, dan kita nakkan air tu dia kekal panas. Dia lambat laun dia akan sejuk jugalah, tapi dia lambat sejuk. Kenapa dia lambat sejuk? Sebab bahan yang terdapat dalam termos air ni dia menghalang haba daripada dalam termos tu keluar. Walaupun kita nampak kat luar tu dia macam logam, tapi sebenarnya lapisan di dalam logam tu dia ada macam satu lapisan yang merupakan penebat haba. Jadi dia menghalang haba daripada air panas tu mengalir keluar ke termos tu. Okey, keluar termos. Okey. Macam tu juga yang kedua, termos makanan. Biasa kita simpan sup ke, kita simpan nasi ke, kita simpan bihun ke apa benda. Kita nakkan makanan kita tu kekal panas. Kalau kita bawa dari pagi sampailah tengah hari, masih lagi dia tak sejuk. Sebab bila dah sejuk dia tak sedap kan. Jadi sama juga, termos ni dia macam termos air juga. Dia ada satu lapisan tebal di dalamnya. Di antara ruang kita simpan makanan ni dengan bahagian luar ni, dia ada satu lapisan di antaranya tu yang merupakan bahan penebat haba. Jadi dia menghalang haba daripada makanan tu mengalir keluar termos. Okey. Dan yang seterusnya kita ada baju sejuk. Baju sejuk ni kita pakai bila persekitaran kita sejuk. Badan kita sebenarnya dia ada suhu, ada haba. Kita tak mahu haba daripada badan kita ni mengalir keluar. Sebab bila haba daripada badan kita mengalir keluar, suhu badan kita akan jadi terlalu sejuk, dan itu sangat berbahaya. Dia boleh menyebabkan kematian, darah kita boleh jadi beku dan sebagainya. Jadi kita pakai baju sejuk ni. Okey, dalam baju sejuk ni dia ada satu lapisan macam span
dan juga beberapa bahan lain lah yang merupakan bahan penebat haba. Jadi dia menghalang haba daripada badan kita daripada mengalir ke sekeliling kita. Okey, di mana sekeliling kita tu dia lebih sejuk. Jadi dia nak kekalkan suhu badan kita. Okey. Seterusnya kita ini kita biasa lihatlah sekarang ni. Okey. Mereka yang bekerja sebagai penghantar makanan, dia akan simpan makanan yang dia nak hantar tu di dalam kotak makanan. Okey, apa tujuan dia? Supaya makanan yang dihantar tu dia tidak cepat sejuk. Jadi kotak ni dia menghalang haba daripada makanan tu daripada cepat mengalir keluar. Jadi dalam kotak makanan ni dia ada satu lapisan yang merupakan penebat haba juga. Seterusnya kita ada pembungkus makanan polisterin. Walaupun sekarang tak berapa digalakkan lagi sebab dia merupakan bahan yang sukar untuk mereput, tapi polisterin ni pun dia sama. Dia boleh mengekalkan suhu makanan dalam beberapa tempoh lah. Jadi polisterin ni dia merupakan penebat haba. Dia menghalang haba daripada makanan tu daripada cepat keluar dan menghalang daripada makanan tu jadi cepat sejuk. Okey. Dan yang terakhir sekali, bekas menyimpan ais. Baik, kalau yang tadi, okey, dia menghalang haba daripada dalam bekas keluar. Tetapi bekas penyimpan ais ni dia terbalik. Dia menghalang haba daripada luar daripada sampai ke dalam. Sebab tong ni kita gunakan untuk simpan ais. Ais kalau dia dapat haba, dia akan cepat cair. Jadi ais kita tak nak cepat cair. Macam mana cara kita tak nak cepat dia cair? Kita perlu halang dia daripada cepat menerima haba daripada luar. Jadi kita akan gunakan tong ni untuk menghalang haba daripada luar yang lebih panas untuk mengalir ke dalam tong ais ni atau bekas penyimpan ais ni tadi. Okey, jadi ini adalah beberapa kegunaan bahan penebat haba. Dan yang terakhir sekali kita lihat, ada tak bahan konduktor dan penebat haba ni digunakan bersama-sama untuk dijadikan sesuatu objek? Jadi jawapannya ada. Sebagai contohnya kuali. Okey. Jadi kuali, bahagian yang tempat kita letakkan makanan ni, dia adalah konduktor sebab dia nak mengalirkan haba daripada dapur ke dalam kuali sehinggalah sampai kepada makanan supaya makanan kita cepat masak. Tetapi untuk di bahagian pemegang, kita kenalah gunakan bahan penebat haba sebab kita nak elakkan haba daripada kuali ni sampai ke bahagian pemegang tu supaya kita boleh pegang pemegang tu tanpa kita berasa panas pun. Jadi biasanya bahagian pemegang kuali ni, dia merupakan bahan penebat haba. Begitu juga dengan cerik. Cerik ni bahagian badannya tu akan berasa panas lah sebab dia menerima haba daripada air yang telah dipanaskan di bahagian dalam. Tapi di bahagian pemegang tu dia mestilah penebat haba supaya kita boleh pegang cerik tu, kita boleh pindahkan dia, kita boleh tuangkan air panas tu ke dalam bekas. Dan yang terakhir sekali kita lihat periuk. Periuk ni di bahagian tudung dia dan di bahagian telinga dia, ia merupakan bahan penebat haba supaya kita boleh pegang dia, kita boleh angkat dia, kita boleh pindahkan dia ketika periuk tu sedang panas. Manakala di bahagian badan dia, ia merupakan konduktor haba supaya api daripada dapur tu boleh sampai ke dalam periuk untuk memanaskan makanan supaya makanan kita cepat masak. Jadi dengan penerangan yang telah Puan Cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah Puan Cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.